Kalau Nelan Kuda. Pilihan raya yang akan datang pada kali ini, adakah kamu memberi peluang kepada kerajaan bergabung ini? Kerajaan GRS yang diketuai oleh Pati Malaya, PBBN. Adakah kamu akan memberi peluang kepada Barisan Nasional diketuai oleh UMNO? Adakah kamu akan beri peluang kepada Pakatan Harapan diketuai oleh Malaya? Nung Nelan Kuda. Kalau hanya saya tahu, sebab diorang akan keluar dengan suatu campaign. Mereka akan cakap kami adalah parti lokal. Betul. Dia punya calon orang Sabah. Betul tak? Dia tidak layak bertanding di Sabah kalau dia bukan orang Sabah. Tetapi parti dia diarah oleh orang sana seberang laut. Kamu maukah begitu? Diorang sudah hantam kita suatu kali dahulu. PTI ini warisan dari Tawi-Tawi. Itu dong cakap fitnah. Izau do na tanak do Pinampang, tanak do Sabah, tanak do Kadazan. Idatu Syafi na po na tanak do Sempurna, tuhun tanak do Bajau Laut. Tuhun toko, orang kita, orang Sabah yang akan menatangani surat watikat calon ahli parlemen kamu di sini, calon dundun kamu di sini, anak watan Sabah, tanak toko, bukan dari Kuala Lumpur. Kamu tahukah GRS, yang chairman GRS ini akan tanda tangani watika calon pakai logo saja GRS. Tapi watika calon datang daripada, kalau bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, anak Johor. Dia pilih anak tuaran yang alias garakan lawan. Mungkin nah, dia sebagai ketua bagian lah. Kita tak boleh umumkan sama presiden yang buat keputusan. Saya pun tidak tahu kalau saya calon. Hari itu dia sudah cakap Daryl mungkin ada lain, dia bilang. Tidak apa. Yang penting adalah warisan mesti diberikan peluang, karena warisan akan mencorak suatu sejarah baru kepada Persekutuan Malaysia, di mana kita akan hantar 26 ahli parlimen untuk kasih gagar orang-orang semenanjung ini. Mengesaloku Nung Nelan Kuda. Kalau hanya saya tahu, yang pentingnya, dan saya minta daripada setiap rakan-rakan di sini, telepon, WhatsApp, Telegram, Instagram ataupun berTikTok, kasih tahu dia orang, ini kalilah Sabah akan menentukan Persekutuan Malaysia. Tapi kita jangan buat ini seorang, kita buat ini dengan rakan kita di Sarawak. Sarawak dia sudah tentukan, Sarawak dia sudah steady. Haji, puan-puan, tuan-tuan, Haji ini Sarawak sudah menentukan. Diorang kata kami semua lokal, dan betul dia orang lokal. Perikatan Nasional dan Barisan Nasional takut masuk di Sarawak untuk bertanding. Bos dia GPS, jangan kamu masuk, dia bilang. Muhyiddin sama Zaid pun yes sir. Abang Jo kami tidak akan masuk. Yang masuk yang Pakatan Harapan. Tapi kita tengoklah bagaimana Sarawak akan menentukan corak parlimen mereka. Warisan tidak masuk ke Sarawak, sebab kita hormat Sarawak, dan Sarawak pun hormat kita dengan tidak menghantar GPS ke Sabah. Message clear. Orang Sarawak sudah tentukan. Orang Sabah lagi nih yang problem. Ada dalam keluarga kamu, saudara kamu, kawan kamu yang dalam Pati-Pati Malaya ini. Diorang sudah lama bertapak sini sejak tahun 1994 sebagai pentadbir. Saya pun pernah jadi ahli keadilan Parti Nasional, naib presiden lagi, sama taraf dengan presiden kita, naib presiden UMNO suatu ketika dahulu. Tetapi kami telah sadar
Kami sedar sebab enough is enough. Sudah cukup bahwa kita mesti membuat keputusan sendiri. Kita boleh buat di sini Kalupati Malaya yang di sini, tapi dia hantar kepada big boss di Semenanjung. Akhirnya diorang yang setuju. Macam juga kita kalau mau kawin, ibu bapak yang bersetuju, yang dua bercinta, tapi akhirnya ibu bapak juga yang bersetuju. Kita mau ibu bapak kita di Sabah, bukan di sana, supaya senang sikit pergi rumah menantu. Dan juga kita punya keluarga yang kita kawin. Kita mahu orang Sabah mencorakkan, menulis sejarah baru di Sabah. Saya percaya dengan message Sarawak, di mana Barisan Nasional, Perikatan Nasional takut masuk Sarawak, kita pun mahu mereka diajar kali ini. PH, goodbye. Terima kasih. Berikan peluang kepada kemenangan Dun sini dengan kemenangan parlimen dulu. Sebab diorang takut ada pilihan raya negeri. Kita tunjuk mereka dengan kemenangan parlimen, papar. Dan dengan itu saya berterima kasih. Mungkin kamu akan jangkit kemenangan juga kepada jiran kamu di Pinampang. Ketua Danau Gigina kongsikan warisan tetap. Terima kasih Datuk Daryl Timbalan Presiden yang kami sayangi. Nung nulan kuda di au otopot ginavono. Au apoida a dumagihom akon dusuai. Itulah ucapan daripada Timbalan Presiden. Dan sekarang kita akan mempersilakan parti kesayangan Presiden kesayangan kita Datuk Seri Sapi Abdal. Tanpa Datuk Seri Sapi tidak ada kami di papar ini. Dia adalah tonggak untuk menjadikan papar ini 4-0. Dipersilakan dengan penuh takzim. Terima kasih pengurus majlis yang dikasihi, yang berhormat Datuk Daryl, Datuk Seri Daryl Laiking, Timbalan Presiden, Naib Presiden Terence Ambon, Setiausaha Agung Datuk Dolito, bendahari yang pegang duit Datuk Muhammad Shah, dan urusi penganjur kita dan tuan rumah Saudara George. Dia perlu dia berucap. Ahli-ahli majlis tertinggi, mantan MP kita Tuan Haji Ahmad, Datuk Aidit, ahli jawatan kuasa bahagian, semua pimpinan yang hadir pada hari ini. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada petang dalam perhimpunan jelajah menuju pilihan raya ke-15. Ini di antara program yang kita tunggu dahulu. Saya sudah maklumkan, jangan tunggu butang ditekan. Sudah pun butang ditekan, dibubar sudah dewan. 20 hari bulan Suruhanjaya pilihan raya akan mesyuarat bila penamaan calon. Calon tidak tahu. Datuk Daryl pun dia tidak tahu. Pasal buat tika saya belum sahih. Tapi yang penting bila saya sebut ada orang yang berdiri yang minat untuk mau jadi calon. Dalam perjuangan ini terkadang kita berbalah
banyak sejarah umat di dunia ini. Kehancuran tamadun, kehancuran empire, kehancuran umat ialah oleh kerana nafsunya itu. Mengejar pangkat, mengejar harta, mengejar kekayaan, mengejar tempat. Kalau itu menjadi amalan, pada hari ini Malaysia sesat. Tidak tahu di mana mau dibawa rakyat Malaysia oleh Barisan Nasional. Tidak tahu di mana rakyat Malaysia ini dibawa oleh Perikatan Nasional. Tidak tahu di mana mau dibawa rakyat Malaysia ini oleh Perikatan Harapan. Saya sudah masuk bersama Barisan Nasional 30 tahun. Bila saya masuk Barisan Nasional, digantung saya, dipecat saya, dipenjara saya. Bagus Barisan Nasional. Lepas itu bergabung masuk Pakatan Harapan. Ingatkan ada harapan. Waktu itu si Anwar dalam penjara, kita ambil kuasa. Lepas itu Tun Mahathir kasih keluar penjara, hilang kuasa. Bagus ini orang ini semua bergaduh saja. Siapa Perdana Menteri? Siapa Perdana Menteri? Siapa Perdana Menteri? Siapa timbalan? Siapa menteri? Berebut jawatan. Hancur Barisan Nasional. Hancur. BN hancur. Sumangat 46 dilahirkan oleh Barisan Nasional. PKR dilahirkan oleh Barisan Nasional. Segala Barisan Nasional punya banyak dia punya anak itu. Tidak kira bercucu sudah itu. Pasal apa? Gaduh. Pasal gaduh apa? Siapa jadi presiden? Siapa jadi Perdana Menteri? Yang tidak gaduh mau bantu rakyat. Rakyat di Malaysia masih lagi banyak yang susah. Kalau tidak undi UMNO, orang Melayu akan sesat. Paling banyak miskin orang Melayu di Kelantan. Paling banyak orang Melayu miskin di Terengganu. 60 tahun. Kalau tidak undi Barisan Nasional, orang Sabah, negeri Sabah akan mundur. Masih lagi mundur. Walaupun si Haji cakap Sabah maju jaya. Maju di Papar ini bukan dengan jambatannya, maju dengan logonya. Pekan Papar, nampak cantik pekan logonya itu, Sabah Maju Jaya. Tapi airnya pun belum ada, sekolahnya masih berpapan. Betul kan? Bayangkan, sampai bila orang Papar ini sedar? Sampai bila orang Kawang ini sedar? Sedar limbahau tapi melompat. Penat saya bagi calon. Dalam UMNO tidak jadi calon. Sudah warisan dapat calon. Dapat calon melompat. Bagus. Hidup. La haula wala quwata. Kemana mau dibawa umat ini? Pakatan Harapan kita janji, saya, Mahathir, Anwar Ibrahim, Mahyudin Yassin, Lim Kit Siang, kalau kita perintah negeri Sabah ada otonomi, bagi dia 20% minyak, bagi dia 40% cukai yang ada. Sudah perintah, Guaneng bilang duit tidak cukup, tapi di Pulau Pinang buat jambatan 2 jambatannya. Tidak cukup jambatan, buat lagi jalan di bawah tanah itu. Jambatan Papar pun tidak ada. Saya sudah masuk dalam rancangan Malaysia ke-12. Saya beritahu dengan Menteri JKR waktu itu Pitantani, masukkan saya mau bina jambatan Papar ini. Mau dia bina jambatan Papar, masuk dalam JKR, dia pula yang melompat. La haula wala quwata. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah saya jelajah ini. Suara sana pun sarut sudah, tapi jangan undinya sarut. Saya harap kepada tuan-tuan, Papar kali ini, Papar,
Ya, papar bangkit, bukan main semangat. Besok lain calon tidak bangkit. Bergaduh pasal calon, bukan perjuangan. Ikatkan jiwa kita, kita tidak penting. Yang penting ini orang Sabah, rakyat Sabah, umat di Malaysia ini. Jangan simpit itu, pandangan itu. Kalau saya ini simpit pandangan timbalan Perdana Menteri saya, Datuk Daryl di belakang saya itu. Tan Sri Nur Omar bising, Daryl remember di parlimen, kami masyarakat Datuk Sri. Datuk Najib pengerusi. Kami cadangkan Mail Sabri jadi Perdana Menteri. Kau jadi timbalan Perdana Menteri. Ini di belakang saya ini. Wallahi wabillahi watallahi. Kalau nafsu saya timbalan saya tinggalkan si Georgin. Sama si Daryl ini. Itu bukan perjuangan saya. Apakah perjuangan saya menubuhkan parti warisan ini di penjara saya, di macam-macam dicaci, dihina saya? Yang saya kejar pangkat? Bukan itu. Saya ini sudah 8 cucu. Umur pun bukannya muda, masih muda. Tapi kemana kita? Saya berkali-kali nyatakan, manusia ini dilahirkan miskin, mati pun miskin. Kau lahir tidak ada baju itu, tidak boleh cakap, tidak boleh makan, tidak boleh lari, tidak boleh mendengar. Kau dilahirkan itu. Mamamu kasih lahir semua. Saya lahirkan tidak ada kasut itu, telanjang saya itu, miskin itu. Makan tidak boleh cakap itu. Besok saya mati miskin, tidak boleh cakap, tidak boleh jalan, tidak boleh makan, tidak boleh lari. Betul tak? Tapi kita manusia ini sudah dilahirkan dilupanya itu. Kalau sudah ada pangkat, saya ini YB, saya ini jawatan itu, jawatan ini, jangan. Kita ini mau beramal, membantu rakyat. Mana mungkin saya boleh jadi YB kalau bukan orang sempurna? Mana mungkin saya boleh jadi ketua menteri kalau si Daryl tidak sokong saya? Orang kedasan dusun itu semuanya. Perlu kita sedar, insaf. Kemana dibawa Malaysia ini? Saya bimbang. Saya kempen tolong bapak mentua saya di Sungai Petani, di Pantai Merdeka. Calon UMNO dia, lawan dengan PAS. Tahun 1985 saya bawa kereta jalan tahun 85. Tolong supaya dia menang dia. Lepas itu kita bawa UMNO ke Sabah. Pasal dibubarkan ASNO. Bubar ASNO. Saya masih kadang-kadang saya cakap banyak kali, saya marah sama Datuk Abdul Hamid, anak Tun Mustafa. Saya bilang, kenapa kamu bubar ASNO ini? Kamu bubar ASNO, siapa jadi calon bukan kamu putuskan, UMNO putuskan. Siapa UMNO putuskan? Presiden. UMNO itu putuskan. Bukan lagi kita yang putuskan itu. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini Malaysia punya banyak utang dia. Dibagi bantuan rakyat di negara ini dengan subsidi minyak masak, tepungnya, gulanya, kelapa sawitnya, telurnya, ayamnya. Kerajaan pinjam duit. Kerajaan berutang untuk bagi makan rakyat di negara ini. Kemana pengurusan negara ini dibawa? Pengangguran hampir beratus ribu di Malaysia. Hampir 37 SME lingkup musim Covid. Bankrupt. Kemana duitnya? Kemana hartanya? Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini gabungan Barisan Nasional berpecah-pecah. Bukan lagi Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional. Ada lagi Datuk Daryl. Gerakan Tanah Air lagi apa? Ya, GTN. Di sini GRS, macam-macam gabungan ini.
Penat sudah saya bergabung itu. Barisan Nasional 30 tahun, Pakatan Harapan 6 tahun, Mahathir, Anwar, Dola Badawi, Najib, Zahid, Mahyudin, bergabunglah pulau balik. Mahathir, Anwar, Mahyudin, Lim Kit Siang, Buane, macam-macam. Dijatuhkan saya. Yang menjatuhkan warisan PKR. Adun dia. 2 orang adun menjatuhkan saya. Siapa dia? Bekas timbalan Siderel itu. Siapa itu? Siapa nama dia? Ya timbalan menteri saya, tapi timbalan ketua bahagian dulu. Siapa namanya? Siapa namanya? Kenny Chua. Kenny Chua. Si Jeff, si William. Lepas itu 2 PKR, 1 DAP. Dilantik lagi, melompat lagi. Yang lain UMNO masuk, itu semuanya masuk. Dia dengar dia 3-3 lompat, dorang pun ikut lompat. Termasuk si Ajiji. Si Ajiji bertanding atas tiket UMNO, bukan bersatu. Masuk bersatu, jadi ketua menteri. Bagus itu punya orang ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian. Bukan apa saya bimbang, hala 7 negara kita tak mau bawa ke mana. Pasal itu kita jelaskan, warisan tidak ada gabungan. Kita bergabung dengan rakyat di negara ini. Mana mungkin Barisan Nasional boleh menang kalau bukan rakyat yang tentukan? Mana mungkin Pakatan Harapan boleh menang kalau bukan rakyat yang mengundi? Mana mungkin Perikatan Nasional boleh menang kalau rakyat tidak undi mereka? Yang menentukan mereka menang bukan UMNO, bukan PKR, bukan DAP, bukan Bersatu, tapi orang Limbahau, orang Papar yang tentukan siapa YB di Papar ini. Ya, tepuk tangan itu. Kuat dong punya tepuk itu. Datang 500 hilang tepukannya. Hidup bien. Hidup bien. Belum bukan lagi ditepuknya itu. Kalau sudah dapat 500 hidup bien, dapat 1.000 mati dalam bien. Bukan kamu jatuh kaya terus milianer, kamu dapat 500, dapat 1.000. Kemana perjuangan kita ini? Kita lupa. Amalan itu dimulakan dengan niat. Niatnya kena betul. Kalau niat tidak betul, perjalanan hidup manusia tidak betul. Pasal ini Malaysia porak-poranda. Pasal niatnya nafsu, jawatan, pangkat, harta, kekayaan yang ada. Pasal itu bila saya ketua menteri, saya mulakan amalan saya dengan niat saya. Tidak curi kayu balak, tidak ambil tanah. Saya bagi tanah sama orang di Papar ini. Bukan saya ambil tanah. Di Sempurna saya tidak ambil tanah, saya pilih tanah. Saya ketua menteri, saya boleh ambil tanah itu 1.000, 5.000, 10.000 itu. Macam si Musa Aman itu. Siapa boleh halang itu? Tapi kita sedar dan tahu. Kita mau beramal. Cakap saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Niat setiap salat lillahi rabbil alamin. Tapi bukan lillahi rabbil calon. Kalau tidak dapat calon, biarkan warisan itu. Kalau tidak dapat menteri, biarkan warisan. Kemana kita mau bawa amalan kita ini? There must be clarity in our mind. Mesti jelas dalam pemikiran kita, kita masuk gelanggang politik untuk beramal itu. Untuk berbakti kepada umat. Ini cukup jelas. Sekali kita jelas, perjalanan dia cukup baik. Bayangkan, kalau kamu naik kapal terbang. Naik kapal terbang sama ada dia 747 ke 737 Airbus ke, pilot itu mau mendarat. Satu kali saya mau pergi KL, ada satu kapal terbang dari Kuala Lumpur tidak boleh mendarat. Pasal apa tidak boleh mendarat? Orang bilang pilot kabur. Tidak jelas. Kalau tidak jelas, kapal pun tidak boleh mendarat. Kalau tidak jelas niat kita, jangan harap perjalanan politik di negara ini akan kaburnya senantiasa yang ada. Pasal itu Malaysia hari ini berutang 1 trilion. Belanjawan yang terbesar
Saya sudah 6 penggal di Parlemen, saya tidak pernah dengar belanja 375 bilion. Sedap telinga mendengar, paling besar belanjawan. Tapi lepas itu disebutnya di belakang defisit. Defisit ni utang. Utang berapa? 99,7 bilion. Hampir 100 bilion utang. Belanja besar, utang pun besar. Kala-kala kau macam Alung itu, kau dapat 1.000, kau belanja 2.000, utang 1.000. Adakah ini pengurusan keuangan yang baik? Kita sedar dalam keadaan ekonomi dunia yang mencabar. Di Ukraine berperang, di Amerika Syarikat dolarnya tidak begitu menentu. Kita paham, kita tahu. Tapi kalau kita bijaksana mengurus pentadbiran, seumpama syarikat kita, individu kita, kita simpan duit, jangan boros. Bila keadaan ekonomi tidak baik, ada simpanan kita. Ada simpanan kita, kita boleh belanja dengan baik. Jangan belanja gaji kita 1.000, kau belanja 5.000, utang 4.000. Ini yang berlaku di Malaysia. Belanja bukan main. 375 bilion. Dari 375 bilion, 6 bilion dibagi di Sabah. Tepuk tangan si Ajiji. Senyum si Daryl. 6 bilion. Dari 300 bilion baru dibagi sama Sabah 6 bilion. Dupang segala manusia ini. Bagaimana kita mengurus keuangan? Orang boleh belanja 6 bilion untuk kapal, kapal pun hilang, duit pun hilang. 6 bilion Kementerian Pertahanan, satu kementerian. Bagi dengan orang Sabah 6, berapa juta umat di Sabah ini? 4 juta. Luasnya Sabah daripada Semenanjung, bagi 6 bilion, dibagi dengan Kementerian Pertahanan, dibeli kapal, 6 kapal, 6 bilion, hilang kapal. Duitnya pun hilang. Hidup barisan. Sampai bila kita mau insaf? Pasal apa? Oh, saya punya keluarga jadi calon itu. Calon apa itu? Kalau bukan keluarga saya tidak undit. Yang dipilih keluarga. Calon itu. Yang dipilih rakan, sahabat calon. Saya tumbangkan adik saya Datuk Yusuf di Sempurnai, di Ladatu itu. Bukan saya lihat adik saya. Saya simpan si Dumi sarjan saja itu. Bukan keluarga saya si Dumi. Saya sanggup tumbangkan adik saya di Ladatu untuk orang Sabah, untuk negara Malaysia. Bukan untuk diri saya. Jelas, kena jelas, jangan tidak jelas. Perjalanan hidup kita kalau tidak jelas, warisan tidak akan menang di papar ini. Tapi kalau jelas, simpanlah Barisan Nasional, simpanlah Pakatan Harapan, simpanlah JRS, tumbang di papar ini. Boleh? Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, gabungan-gabungan ini sudah saya letih bergabung. Datuk Daryl pun sudah sebut tadi. Barisan Nasional, Pakatan Harapan, janji tidak tunai. Ya. Jadi saya berharap kepada tuan-tuan, hari ini cukup penting bagi kita. Kita tidak punya masa. Hari ini saya berada di Papar. Petang tadi saya berada, pagi tadi berada di Kimanis. Semalam di Sipitang. Kemarin dulu di Kemabung, Kota Merudu. Metunggung. Lepas itu saya pergi Kudat. Lepas itu pergi Kota Belun. Lepas itu pergi Pensiangan. Lepas itu pergi Tanam. Lepas itu pergi Keningau. Banyak lagi di jalan. Kita tidak punya masa. Kesiapsiagaan kita perlu jelaskan, perlu kita tunaikan tanggung jawab kita. Yang saya minta semuanya pastikan lambangnya itu warisan. Boleh? Boleh. Oh, lambangnya itu masih warisan. Bajunya pun masih warisan. Jangan nanti datang barisan hilang itu warisan itu. Enggak kan? Ditukarnya W itu disimpannya B jadi barisan.
Tapi saya yakin insya-Allah haji-haji di sini ini doakan ya perjalanan keadaan. Saya sudah menjelajah ini. Ya. Kita jangan bimbang sangat, ya. Jangan bimbang. Dalam keadaan perjuangan kalau kita dengan niat yang jujur, ikhlas, insya-Allah akan ada keridaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam perjuangan ini. Hari ini Malaysia tidak tahu dibawa oleh Barisan Nasional ke mana. Ya. Saya dengar Anwar Ibrahim marah dia pasal si Ismail Sabri yang bubar dewan. Kenapa bubar dewan? Tapi dia juga yang mengundi Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Dia yang mengundi. Lepas itu si Mahyudin lagi marah. Musuh pertama saya ialah UMNO, si Ismail Sabri. Mahyudin cakap, datang ke sini, pakai JRS, jangan pakai Barisan Nasional. Tapi dia juga yang menyokong si Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Mahyudin sanggup terima Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim sanggup terima si Ismail Sabri Perdana Menteri, tidak sanggup sokong Mahathir Perdana Menteri, rakan yang telah menumbangkan UMNO dan Barisan Nasional di Malaysia ini. Itu dong tidak nampak itu. Kalau Anwar masih lagi kerjasama dengan Mahathir, Guaneng masih lagi Menteri Keuangan, Saifuddin masih lagi Menteri Jaga Ayam, bininya masih lagi timbalan Perdana Menteri. Gara-gara gaduh pasal nafsu, Wan Aziza pun hilang timbalan Perdana Menterinya, Saifuddin pun hilang menterinya, Guaneng hilang ketua Menteri Keuangannya. Pasal apa? Tidak apa. Dong hilang jawatan, asal Mahathir pun hilang. Nafsu. Saya cerita di Kimanis tadi, 2019 kita menang 2018. Datang Mahyudin. Si Nadine bagi tahu dengan saya, bos, Tan Sri mau jumpa sama kau. 4 mata di bilik, di resort. Tidak tahu apa namanya resort di Kimanis ini. Hah? Ponorogo? Hah? Oh, Boniogo. Oke, Boniogo. Akhirnya Ponorogo. Jadi di situ dia cerita dengan saya, video kasih viral dia. Tidak ada polis di sini. Saya tahu polis kasih sampai si Mahyudin. Sama ada benar. Saya haji. Ya, saya seorang beramal juga. Ya, bukan kita tidak menunaikan solat, kita tunaikan salat. Dia nyatakan dengan saya sudah berpakat, brother, saya sudah bincang dengan Anwar, dia Perdana Menteri, saya timbalan Perdana Menteri. Lepas itu saya beritahu, apa jadi dengan Tun? Buang dia. Aku bilang membuang, kita belum tunai janji ini. Janji kita kepada rakyat Malaysia, reform sana, reform sini. Rupa-rupanya Anwar ini, dia boleh cakap reform sendiri, badan dia pun tak direformnya. Tidak berubah. Yang penting dia Perdana Menteri. Saya bubar dewan di Sabah ini, di undangan negeri, bubar. Pasal si Musaman beli segala YB saya ini. Beli sana, beli sini, tidak tahu lah dong cakap berapa juta, saya pun tidak tahu berapa yang ditawarkan. Lepas itu lompat sana, lompat sini. Saya beritahu jangan biarkan. Ya. Saya boleh katakan, saya boleh beli orang itu. 3 saja saya perlukan. Bukan tidak boleh beli. Saya boleh beritahu dengan menteri-menteri, kau letak jawatan, kasih sama dorang. Ya. Bagi jawatan itu, bagi jawatan ini. Asal kita jadi kerajaan. Boleh, tapi itu kan nilai yang kita mau buat. Itu kan nilai yang kita mau buat, membeli. Supaya kita boleh jadi kerajaan. Saya beritahu, serahkan kepada rakyat. Kalau rakyat tentukan siapa kerajaan di Sabah, itu kita serahkan, jangan bimbang sangat. Ya, hilang ketua menteri, hilang menteri itu bukan tidak jadi masalah dengan saya ini. Ya, itu jawatan pangkat bersifat sementara yang kekal amalan saya itu. Serahkan dengan rakyat. Apa jadi? Bila saya bubar dewan, hari penamaan calon. Sebelum itu Anwar Ibrahim jumpa saya di rumah, minta kursi 14. Saya bagi 7 saja. Bagi PKR 7, bagi DAP 7. Bagi amanah 1, bagi dengan APKO minta 18, saya bagi 14.
Bagi 14 dengan nafkah, 1 saja menang. Bagi 7 dengan pikir, 2, 1 saja menang. Bayangkan keadaan ini. Hari pertama penetapan calon, kita bubar dewan. Si Anwar Ibrahim hilang, terbang pergi Kuala Lumpur. Saya bilang sama Kristina, Kristina mana kau punya presiden? Sudah dia pergi Kuala Lumpur. Kenapa pergi Kuala Lumpur? Dia mau tunggu angkat sumpah, formidable number, convincing number. Dia cakap jumlahnya cukup untuk angkat sumpah. Rupa-rupanya saya bubar dewan, dia minta kursi bertanding PKR, bertanding DAP, bertanding di Amanah. Lepas itu di belakang saya berkongsi dia sama UMNO, sain untuk dapat jawatan Perdana Menteri. Kemana perjalanan ini? Kau berkawan dengan saya, di belakang saya UMNO, saya lawan di Sabah, bertanding di Sempurna, melawan saya UMNO. Lepas itu di belakang saya, dia sain dengan lawan kita. Mana kebenaran dia? Viral bagi sampai sama Anwar itu. Perjalanan hidup negara ini, kemana kita mau bawa negara ini? Ini yang saya bimbang, ala 7 negara kita. Dari segi ekonominya, ya, dari segi keadaan pengurusan umat yang ada, ya, keuangan yang ada, minyak punya banyak di Sabah, gas punya banyak di Sabah, cukai punya banyak berbilion dipungut. Kita minta untuk buat jalan, kita minta untuk bakalan air, kita minta untuk kebaikan sekolah, masih bapapan. Tidak ada kerajaan di dunia yang kita katakan mau bangku pun, mau beja, cuma di Malaysia. Siapa yang belanja? PIBG belanja. Di papar ni PIBG belanja kan? Beli bangku. Tapi Kementerian Pendidikan punya belanja berbilion. 56 bilion baru-baru ini. Sebelum itu lebih daripada 40 bilion. Duit 40 bilion diumumkan di parlimen tahun lalu, duit sudah belanja, tapi di Sabah masih orang PIBG yang beli bangku dengan meja. Bagus punya pemerintahan yang ada ini. Kemana kita mau bawa? Itu pendidikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama diturunkan kepada Rasul itu, baca olehmu ya Muhammad. Kena membaca dengan berilmu itu, manusia lebih mulia daripada orang yang tidak ada ilmu. Ditekankan itu. Pendidikan, keutamaan, kita tidak bantah, kita sokong belanja banyak untuk sekolah. Tapi janganlah sampai sekolah-sekolah di Sabah, di Sarawak masih bapapan. Saya tadi di Kimani, saya tengok sekolahnya bapapan. Adik, bapapan lagi. Kemana kita mau bawa ini? Perbelanjaan baru-baru ini, bila saya dengar Zapru bentang dewan, dalam dewan Kementerian Pendidikan Pelajaran 56 bilion. Semua universiti-universiti yang dapat latihan, TVET, semuanya di peringkat atas. Yang di bawah ini belanja sekolah rendah, sekolah menengah, berapa jumlah ini? Sekolah daib dibagi dengan Sabah 1 bilion saja. Tidak cukup ini. 5 saja sekolah. Bila saya tengok belanjawan, tidak ada yang ada belanja 6 bilion, lebih 2 bilion untuk Pen Borneo saja. Mana ada yang baru? Yang baru itu untuk buat jalan di Kelabakan saja. Itu saja yang baru. Yang lain lama punya untuk jalan dia. Pen Borneo sudah 4 Perdana Menteri. Dari si Najib, si Mahyudin, si Ismail Sabri, Mahathir, 4 Perdana Menteri. Projek yang sama. Dari Kota Kinabalu, di Papar, di Kimani sampai ke Sipitang. Belum siap-siap. Tapi diumumkan ini untuk kebaikan Sabah, orang Sabah, kami belanja 6 bilion. Daripada lagu didendangkan oleh si Najib, si Mahathir, si Mahyudin sampai Ismail Sabri. Lagu-lagu yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Lagunya ini. Lagu dulu, tidak berubah-ubah. Belanja duit bukan main. Pen Borneo sudah siap-siap, di Sarawak sudah siap. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, jangan hanya telinga kita ya mendengar. Ada pepatah orang, apa yang kita dengar jangan percaya, separuh yang kita nampak jangan percaya. Ya, jangan. Pasal ada dengar ini kadang-kadang beritanya lain digambarkannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya berharap
Kita akan teruskan perjuangan kita dan saya sedih di Papar ini. Ya. Sudah berapa ketua menteri di Papar ini? Satu orang, si Usu kan? Usu sukam keadaan di Papar. Ya. Bukan juga saya mau cakap lah, tapi sudah ada di Kota Belun, 2 sudah ketua menteri di sana. Di Tambunan, si Pairin ketua menteri. Ya. Kemana kita mau bawa Sabah ini? Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian, kita jangan silap pilihan raya ke-15 ini untuk menentukan masa depan bukan hanya Sabah, rakyat Sabah, bahkan negara Malaysia ini. Pasal apa kita mau bertanding pergi Semenanjung ini? Si Pairin, Tun Mustafa, Datuk Haris berjaya hanya bertanding di Sabah. Apa jadinya sekarang berjaya? Bangunannya pun hilang. Tidak ada sudah berjaya ini. Betul tak? Bangunan berjaya di Kermunsing sudah LLS, lembaga elektrik sudah. ASNO bangunan usia tidak lagi ASNO-nya. Hilang sudah ASNO. Ini pun bergabung dalam GRS. Tidak ada YB boleh bergabung. Kemana ini? PBS. Yang dahulu menentukan negeri Sabah, memerintah Sabah, si Pairin, 2 penggal. 10 tahun si Pairin menentukan. Berapa MP-nya PBS waktu itu? Tidak ada gabungannya. Berapa adunnya si Pairin? 38 lebih adun si Pairin daripada 48 kursi di Sabah ini. Lebih 10 dia punya MP waktu si Pairin berkuasa. Hari ini bergabung PBS dengan barisan, MP-nya tinggal 1. Si Maximus. Adunnya tinggal 7. Bergabung pula dengan GRS. Saya dengar dibagilah pula oleh GRS Kaningau yang dulu PBS punya. Sama siapa? Star, si Jeffrey Ketingan. Jeffrey Ketingan bertanding di Tambunan, bertanding di Kaningau, yang menumbangkan si Pairin. Dia punya adik si Jeffrey. Orang Bajau bilang ni Pak Bono bermati masing-masing. Jeffrey, kau kasih mati kau punya bang. 1 GRS, 1 barisan. Ingat, hari ini yang menentukan siapa calon di Sabah bukan si Daryl. Dia pun tidak tahu dia jalan. Kita sudah putuskan itu. Ramai yang berminat di Penampang itu. Jo, si Jo Boysin pun kau tengok, dia pun berminat sudah. Dia pun mau jadi calon itu. Ya. Nah, kita kena pastikan, there must be clarity in our mind. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya harap pilihan raya kali ini cukup penting. Kerana ini menentukan masa depan bukan hanya Sabah, orang Sabah, negara Malaysia. Pasal itu kita bertanding. Hari ini yang akan kita letak calon di Perlis, di Kedah, di Selangor, di Johor. Orang-orang yang ada di Kedah, di Perlis, di Kedah itu bekas Menteri Agama Ustaz Fadil Hanafi, bekas YB. Di Perlis itu bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Ajit. Tokoh-tokoh ini pengurusi perhubungan warisan yang ada. Pasal apa? Di Sabah kalau kita tanding 25 tidak cukup. Si Jeffrey bertanding dibagi 3-4 kursi, si Pairin bertanding dibagi 5 kursi je, tidak cukup. Kalau kau tidak ikut, kau tidak cukup. Hari ini kita akan bertanding di 26 kursi di Sabah dan Labuan. Tidak akan ada kerajaan boleh membentuk di negara Malaysia. Saya sudah baca, saya sudah lama politik, 30 tahun lebih. BN tidak akan boleh menang secara mutlak sendiri-sendiri. Waktu si Najib Ketua Perdana Menteri, waktu si Musab Ketua Menteri di Sabah, mereka jangka mereka boleh menang 2/3. Tengok-tengok kalah. Tidak sampai berapa undi saja UMNO. Barisan Nasional tidak akan boleh memerintah sendiri.
Pakatan Harapan tidak akan boleh menang. DAP malahan tidak akan boleh menang 42 kursi di seluruh Malaysia. Yang membantu DAP di Sabah, warisan. Yang membantu DAP di Tenam sampai MP, warisan. Yang mengundi orang Tenam bukan si Lim Guaneng, bukan Lim Kit Siang. Yang mengundi orang di Tawau PKR, orang Tawau. Betul tak? Tidak akan mereka boleh dapat kursi lebih daripada pilihan raya yang telah lalu. Mahyudin, Presidensi Ajiji, bekas Menteri Besar Johor, bekas Perdana Menteri Malaysia, bertanding di Johor, menang 2 kursi saja. Bersatu. Itu bersatu. Bertanding di Johor, bukan bertanding di Sabah. Bertanding di Johor, orang Johor pun tolak bersatu. Masakan orang Sabah tidak boleh tolak bersatu si Mahyudin presidennya? Boleh. Kalau orang Johor pun tolak bersatu, orang Papar pula terima. Ampun Johor, orang Papar ini. Kemana pemikiran kita ini? Ya, pasal itu kita kena jelas dalam pandangan. Dan saya tahu kadang-kadang si Jos jumpa Datuk Seri banyak belanja ini. Bukan senang mau jadi pembangkang itu Jos. Saya tahu. Pilihan raya lepas ini kita tidak akan jadi pembangkang, kita akan bentuk berkerajaan. Kalau kita dapat kursi yang banyak, suara warisan akan kuat dan banyak. Kalau kita kursinya kecil dan sikit, maka suara kita kecil itu. Tuntutan kita tidak akan dong peduli. Tapi kalau kita jumlahnya besar, tidak akan ada kerajaan boleh dibentuk di Malaysia. Diorang akan bergantung dengan Sabah dan Sarawak. Baru kita runding. Lepas pilihan raya, datang kita hubung runding. Kau mau kerajaan? Boleh, bukan tidak boleh. Nah, jangan cakap tunaikan janji. Kau tidak tunai, kau tidak boleh tunai. Kalau tidak boleh tunai, kita pilih yang lain. Mesti akalan dak adupang. Kena menggunakan kebijaksanaannya. Jangan hanya tiap-tiap umur kita kau masuklah dalam barisan, kau masuklah dalam Perikatan Nasional. Janji sana tidak tunai. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, saya berharap sungguh Papar ini ialah kursi kita, bukan bersatu, bukan UMNO. Ini kursi parti warisan. Ya. Sudah banyak ahli parlimen dari Papar, dari isu-isunya, daripada si Nurosnanya, saya tidak pernah dengar suara-suara papar di parlimen. Waktu si Haji Ahmad ini jadi MP, suara Papar, suara kampung Papar pun berbunyi. Betul kan? Bukan tidak bunyi. Saya baru saja tadi daripada Kimanis. Saya singgah beli buah di kedai tadi. Bila saya singgah di beli buah itu, lepas itu aku bilang macam mana? Datuk Seri baik ni, makan kau durian. Aku bilang cukuplah durian, tak payahlah durian ini. Aku bilang macam mana kamu di sini? Wah, dia bilang Datuk Seri janganlah bimbang. Kami dari dulu kami mau sokong siapa yang tolong sama kami. Datuk Seri saja menolong sama kami. Parti warisan. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, di Papar ini sudah pun digezet nama Kampung Nalayan, Kampung Kuala hingga ke Kinaru. Jadi taman-taman. Nalayan pun tak boleh menangkap ikan. Betul lah. Sudahlah tak boleh tangkap ikan, minyak pun tak boleh didapat. Tadi baru saya cakap, Petronas punya berjuta projek di Petronas di Kimanis. Petronas punya projek beratus juta di Kimanis. Yang kerja bukan budak-budak Kimanis, semuanya orang luar. Kita punya minyak, kita punya kampung, dorang punya projek, kita tidak ada kerja. Sampai bila orang Papar ini mau insaf ini? Kali ini tolak mereka. Papar,
Papar. Papar. Warisan. Undi warisan. Jangan tidak undi warisan. Itu yang saya takut itu. Saya takut dia tidak undi nantinya. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, dan saya pas ini saya kerja lagi, ya, tidak berhenti sampai ke malam ini kerja. Orang bermeeting, orang berjumpa, ya, sampai ke malam. Jadi saya berharap sungguh hari ini, ya, pastikan supaya kita boleh menang di Papar. Boleh? Boleh menang. Sebelah sini menang, boleh? Wanita ini. Di sini boleh orang kampung ini. Ya. Mudah-mudahan, ya. Jangan lupa. Jadi terima kasih banyak tuan rumah. Siapa namanya tuan rumah? Ha? Bin Solo. Bin Solo. Terima kasih banyak tuan rumah yang telah kita gunakan rumah dia. Dan ini rumah bersejarah bagi kita. Sudah pun bubar dewan dan di sini pertemuan kita. Hari ini selaku Presiden Parti Warisan, saya akan umumkan calon Parti Warisan. Terima kasih. Terima kasih banyak kita gunakan. Pasal saya tidak punya masa. Tadi di Kimanis, semalam di Sipitang, yang saya telah umumkan di Sipitang seorang peguam kanan, Datuk Adnan Putih. Tadi di Kimanis saya telah umumkan calon seorang doktor, namanya Dr. Daud. Hari ini di Papar saya namakan calon MP Papar Haji Ahmad. Jangan ada kekeliruan dia. Jangan ada kebingungan dia. Jangan keliru. Jangan bingung. Saya boleh tunggu, tapi saya tidak mau tunggu. There must be clarity. Jangan pecah-pecah. Kita kena kerja merayu undi ke kampung-kampung, ke rumah-rumah. Ya. Pastikan calon kita menang. Bukan Haji Ahmad menang, tapi warisan menang. Kalau dia menang, kita jadi kerajaan yang tidak bertanding, akan kita ada tempat mereka masing-masing. Jangan bimbang sama. Saya harap pasal kita tidak punya masa. There must be clarity. Saya tahu banyak orang datang jumpa saya di rumah saya, ketuk pintu telefon, Datuk Seri lobi calon. Saya putuskan hari ini supaya jangan ada kebingungan dia. Supaya jelas pasal kita tidak punya masa. Kita hanya mempunyai minggu depan penamaan calon sudah kita tahu bila waktunya. Boleh? Warisan. 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 Papar. 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.